Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Suratul Alaq ayat yang pertama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Hadis sahih, sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang dikasihi lagi dihormati pengurusi, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurniaannya, taufik dan hidayahnya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung diskusi Qisasul Ghaib fi Sahih Hadisin Nabawi. Kisah-kisah ghaib dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah pun melihat mukaddimah serta hadis dan terjemahannya pada kisah yang ke-48, kisah turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Bagaimana dilakarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Nisa bermula daripada ayat 157 sehinggalah 159. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqina
barrafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Dan kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang membunuhnya dan siapakah yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula dalam surah Ali Imran ayat 55, "Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku." Jadi daripada ayat ini kita telah menjelaskan dengan panjang lebar bagaimanakah status Nabi Allah Isa sejak ia dilahirkan, dia dibesarkan, diberikan wahyu oleh Allah, diturunkan Injil padanya, disuruhkan Bani Israel sebagai kaumnya, sehinggalah berlaku konspirasi jahat untuk membunuh baginda alaihi wassalatu wassalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, menggantikan dengan orang yang menyerupainya, lalu mengangkatnya ke langit. Ini dijelaskan oleh para ulama tafsir berkaitan dengan dua ayat ini. Di antaranya Imam As-Sa'di menjelaskan Allah mengangkat hamba dan rasulnya iaitu Isa alaihi salam kepadanya. Kemudian Allah menyerupakan Isa dengan yang lainnya. Kemudian orang yang diserupakan dengan Nabi Isa ditangkap, dibunuh dan disalib. Dan mereka pun terjerumus dalam dosa kerana niat mereka lah untuk membunuh utusan Allah. Sehinggalah sampai akhir zaman Nabi Allah Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Al-Quran berbicara tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Bukan sekadar hadis yang kita diskusikan pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga hal yang sama di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, "Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah." Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi para ulama berselisih pendapat mengenai makna dhamir, kata ganti ha dalam kalimah wa innahu. Sebagian ulama menyatakan bahawa kata ganti ha itu adalah Isa bin Maryam, sehingga makna kalimah sesungguhnya Isa di antara tanda datangnya hari kiamat. Jadi inilah penjelasan daripada Ibnu Jarir At-Tabari yang menyatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada Nabi Allah Isa yang menjadi antara tanda datangnya hari kiamat. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain pada surah An-Nisa ayat 159. Wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bih qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yakni Isa, sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi mengenai ayat ini
ada beberapa tafsir ulama. Di antaranya pada ayat illa la yu'minan nabih, kecuali akan beriman kepadanya, yakni Isa, sebelum kematiannya. Yang dimaksudkan sebelum kematiannya adalah sebelum kematian Isa. Maksudnya adalah sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu mereka seluruhnya akan membenarkan Nabi Allah Isa ketika ia turun ke dunia untuk membunuh Dajjal. Sehingga ketika itu agama hanya ada satu, iaitu agama Islam yang lurus, agama Ibrahim. Jadi inilah antara ayat yang menjelaskan tentang Nabi Allah Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, yang menjadi salah satu tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Dan kita lihat pada hadis Nabi SAW juga pun sedemikian rupa. Hadis yang agak panjang dijelaskan oleh Nabi SAW secara jelas bagaimana sifat Isa alaihissalam, penurunan dan juga tempat dia, dan juga tujuan penurunan Nabi Allah Isa. Jadi kita lihat pada malam ini sambungannya, kenapakah dan apakah tujuan penurunan Nabi Allah Isa di akhir zaman. Allah mengangkat Isa bin Maryam alaihissalam ke langit ketika Yahudi melakukan konspirasi bersama raja-raja zamannya untuk membunuhnya. Kemudian orang-orang Yahudi yang telah beriman dengannya adalah kafir. Pengikut-pengikutnya setelah berpecah kepada beberapa puak. Agama yang dibawanya diubah, diseleweng. Demikianlah perkara itu berterusan hingga datang Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira mengenai Isa. Dan ramai dari kaum Yahudi dan juga Nasrani masih kekal atas kebatilan mereka serta kufur dengan Muhammad dan agamanya. Pergelutan itu berterusan dan akan berterusan di antara pengikut-pengikut Muhammad dengan pengikut-pengikut dua agama yang telah diubah, sehingga tercetus peperangan terbesar antara kaum muslimin dan juga Nasrani, iaitulah Malhamatul Kubra yang telah kita jelaskan pada siri-siri diskusi yang lalu tentang di antara tanda-tanda berlakunya hari kiamat, berlakunya Malhamatul Kubra, peperangan yang besar, Armageddon. Kaum muslimin menang dalam peperangan itu. Kemudian Dajjal keluar ke negeri-negeri Islam untuk menghapus Islam dan ahlinya, untuk menegakkan daulah Yahudi antarabangsa, yang di sebaliknya Yahudi tamak untuk menguasai dunia keseluruhannya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kenabian dan kerasulannya dengan diutuskan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang sepatutnya seluruh alam dan seisinya ini menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara klimaks kemuncaknya kepada kesempurnaan agama, kitab syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana agama-agama yang diturunkan oleh Allah ini adalah kesinambungan di antara satu sama lain, penerusan di antara satu sama lain. Pengutusan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah mata rantai yang tidak terputus hingga sampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila para pengikut-pengikutnya, kaum-kaumnya berani membunuh para nabi, para rasul, melakukan penyelewengan, menyembunyikan fakta dan kebenaran, maka lahir di sana satu persimpangan yang maha dahsyat, sehingga kan agama yang sebenarnya itu telah pun dikaburi dan berlaku perpecahan yang dahsyat, baik bagi orang Yahudi, orang Nasrani ataupun orang Islam itu sendiri, sehingga kan orang Yahudi, Nasrani tak boleh menerima Islam, dan Islam itu berpecah belah sehingga 73 puak kumpulan, dan sehingga pada hari ini mereka bersengketa dan mereka bermusuh.
Yahudi dan Nasrani sentiasa berbalah. Dan mereka yang berada di sekitarnya juga berbalah. Dan mereka kemuncaknya berbalah bersekita berperang dengan orang Islam. Mereka boleh bersatu demi untuk memerangi umat Islam. Mereka bersatu demi untuk memadamkan cahaya agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka bersatu melakukan propaganda yang maha dahsyat demi menghapuskan Islam, pengamalan dan pemahaman Islam di kalangan umat dia. 15 tahun, 20 tahun kebelakangan ini, dunia telah mengubah persepsi dan pemikiran mereka bahawa Islam tidaklah seperti yang berlaku di lambi patah sejarah yang dicatat dengan tinta emas, yang penuh dengan kecemerlangan, yang penuh dengan kejayaan, yang penuh dengan ketamadunan, yang penuh dengan kewibawaan, yang penuh dengan kedaulatan. Pemimpin-pemimpin Islam, keadilan, kesamarataan dia, kejujuran dan integriti dia. Negara-negara Islam yang hebat berpesat membangun, maju modelnya. Sehingga kan agama-agama lain tidak boleh bangkit, tidak boleh disebarkan dan tidak boleh menguasai. Kerana Islam telah pun menguasai pada waktu tersebut, membawa kemajuan yang tertinggi sejak dunia Allah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimasuki oleh unsur-unsur yang akhirnya Islam sama dengan agama-agama yang lain. Islam sama dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Nak terima, tak mau terima, sudah. Kebebasan, hak asasi bersuara, hak asasi pegangan, hak asasi dalam Allah menyokong, mendokong. Bukan satu religi ataupun agama yang sebenar-benarnya daripada Tuhan, yang perlu dianuti, yang perlu ditatbik, yang perlu dilaksanakan, bermula daripada diri sendiri sehinggalah membina kerajaan dan juga daulah. Tak cukup negara-negara bukan Islam melakukan sedemikian rupa, negara-negara Islam telah pun dibawa pemikiran-pemikiran tersebut untuk menormalisasikan, menetralisasikan pegangan Islam, penerimaan Islam kepada seluruh masyarakat. Sehingga akan mengiktiraf Amerika Syarikat, mengiktiraf Israel, mengiktiraf pergaulan bebas, mengiktiraf Allah maksudnya perkara-perkara yang di luar daripada tabi'i, di luar daripada Islam yang sebenar. Masing-masing membawa suara keadilan bersama, masing-masing membawa suara kebebasan bersama, masing-masing membawa suara kita sama di dunia, membawa kebenaran. Masing-masing bawa suara, semuanya akan kembali kepada Tuhan. Nak cakap tentang orang kafir, nak cakap tentang jihad, nak cakap tentang peperangan, nak cakap tentang hukum hakam, hudud, qisas, ta'zir, dia nak cakap tentang kerajaan Islam, nak cakap tentang daulah Islam, tak boleh dah. Satu benda yang very sensitive, sangat tersentuh. Tak boleh nak cakap benda-benda yang macam tu, kerana boleh menyakiti, boleh mengganggu emosi agama-agama yang lain, kaum-kaum yang lain, tak privacy pada agama-agama yang lain, pada kaum-kaum yang lain, mendiskriminasi ekstrim, radikal kepada agama-agama yang lain, kaum-kaum yang lain. Dan bagi sama orang Islam boleh semayang, orang lain pun boleh semayang. Orang Islam boleh merintah, orang Islam pun boleh merintah. Orang Islam boleh buat masjid surau, orang lain pun boleh buat tempat ibadat. Orang Islam boleh buat apa saja yang dia nak buat, orang lain boleh buat apa saja nak buat. Buat sama belaka. The one religion, satu agama saja. The one God, satu Tuhan. Yang semua nak bawa kepada kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian. Sedangkan Islam itu faraq, perbezaan di antara hak dan juga batil. Sebab itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Al-Furqan, sebagai memberi perbezaan di antara perkara hak dan perkara yang batil, termasuk pegangan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani yang terseleweng, yang menyeleweng daripada syariat nabi-nabi mereka dan juga kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang sepatutnya kita ini penerima batin saja daripada agama-agama sebelumnya. Tapi sekarang kita tak boleh nak masuk. Kalau macam permainan puzzle tu, dia ada ceraian-ceraian dia, kita ambil, kita masuk. Jadi satu design, satu bentuk art lukisan yang menarik, yang cantik, yang bercorak, yang berdesign. Tapi dengan keadaan sekarang ni tak boleh nak cantum, tak boleh nak masuk. Yahudi, Nasrani, Islam ni tak boleh nak masuk sekali. Sedangkan nabi-nabi yang Allah turunkan kepada mereka adalah nabi-nabi kita. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka sebahagiannya syariat kita. Tapi tak boleh nak masuk kerana penyelewengan, kerana pendustaan, penentangan, dan serta kerosakan yang dilakukan oleh mereka kepada umat di akhir zaman, sehingga pada hari ini yang kemuncaknya adalah turunnya Nabi Allah Isa untuk membetulkan seluruh keadaan yang ada. Membetulkan seluruh keadaan yang ada. Di antaranya bagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunnya Nabi Allah Isa di antara lain adalah fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir, menghancurkan salib dan membunuh babi, wa yad'al jizyah, serta menghapuskan jizyah. Yang ini secara hakikatnya adalah untuk menafikan syariat ataupun menafikan agama Yahudi dan juga Nasrani. Yang semuanya itu secara hakikatnya tidak benar dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Mereka telah menyeleweng. Jadi dengan turunnya Nabi Allah Isa, mematahkan salib, membunuh khinzir, membuang ataupun menghapuskan jizyah, dia sebagai simbolik penolakan kepada syariat agama-agama selain daripada agama Islam yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Innad din indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Pergelutan itu berterusan dan akan berterusan di antara pengikut-pengikut Muhammad dengan pengikut-pengikut dua agama yang telah diubah sehingga tercetus peperangan terbesar. Patah lagi sekarang ini Yahudi menguasai dunia dan tamak untuk menguasai dunia. Walaupun bilangan mereka itu sedikit, hasil mahsul mereka tidak ada apa pun. Bandingkan dengan negara-negara umat Islam. Tapi kerakusan mereka itu sangat dahsyat. Al-Masih Ad-Dajjal mendakwakan bahawa dialah Al-Masih yang diturunkan pada akhir zaman untuk memerintah dunia. Yang mendatangkan perkara-perkara luar biasa yang tidak mampu ditewaskan oleh kekuatan yang menentangnya. Ini bermakna ia akan menghapuskan Islam dan kaum muslimin. Dan di sini Allah menurunkan Isa bin Maryam untuk memerangi dan juga membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, menghapuskan fitnahnya dan menghancurkan bala tentera Yahudi yang dikuasainya. Jadi ini di antara tujuan penurunan Al-Masih. Kita telah jelaskan dalam kisah Dajjal bagaimana Isa menghapuskan Dajjal dan pengikut-pengikutnya dari Yahudi. Panjanglah, bersiri-siri, rasanya hampir setengah tahun kita cerita pasal Dajjal. Jadi kita tak sentuh panjang, kita sekadar nak menceritakan tujuan turunnya Nabi Allah Isa. Berlakulah pertembungan yang dahsyat di antara Nabi Allah Al-Masih Isa bin Maryam
dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Yang ketiga, tugas Isa telah iaitulah menghapuskan Dajjal. Tugas Isa alaihissalam tidak berakhir dengan membunuh Dajjal, maka tugasnya lebih besar dari yang demikian. Sesungguhnya Isa alaihissalam diutuskan dan juga diutuskan untuk menghapuskan agama-agama batil dan yang telah diubah dengan menyayangi kebenaran sepanjang sejarah, yakni kebenaran Islam, khususnya orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Lalu Allah mengangkat kepadanya, dan Nasrani yang telah mengubah agama hak yang diutuskan Allah kepada Isa, lalu ia memerangi seluruh ahli kebatilan, tidak menerima dari seseorang pun kecuali Islam. Antara lain tujuannya, selain daripada membunuh, menghapuskan Dajjal, yang tidak kurang lebihnya juga besar tugasannya itu menghapuskan kebatilan agama-agama yang diselewengkan oleh umat-umatnya yang terdahulu. Kerana apa? Kalau bunuh Dajjal pun agama ni tak dibenteras, agama ni tak dihapuskan, maka tak ada apa juga kesudahan faedahnya. Jadi Allah SWT Muhammad kena hapuskan, kena benterah mereka ni. Kena Allah SWT memerangi mereka ni. Ini ya antara lain Nabi Allah Isa alaihissalam diturunkan, diutuskan. Yang akhirnya mereka hanya menerima Islam. Sesiapa yang tidak menerima Islam, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mati. Maksudnya perang, bunuh. Lalu seluruh manusia beramai-ramai masuk Islam dan menghapuskan seluruh pada zamannya. Maka tidak ada lagi agama Yahudi, Nasrani, komunis dan sekularisme, yang hanya ada Islam semata-mata. Kalau kita lihat prasejarah kewujudan bangsa negara moden pada abad ini, mana-mana bangsa dan juga negara, dia boleh menerima apapun ideologi, pemahaman, izm yang ada untuk dianuti oleh pemerintah dan juga rakyat. Dahulu yang masyhur Soviet Union yang membawa pemahaman komunis kapitalis. Seluruh rakyat yang menerima. Sekarang Rusia, China, Korea Utara menerima pemahaman komunis. Blok yang baru, Amerika Syarikat, liberal, sosialis. Semua orang boleh terima. Termasuk negara-negara Arab. Sebab itu negara-negara Arab ada diktator-diktator, kuku besi yang menerima pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran yang songsang. Di antara pemahaman yang mencengkam dalam pemikiran pemimpin dan juga umat Islam dalam negara umat Islam adalah sekularisme, liberalisme. Membezakan kehidupan dunia akhirat dan menyamaratakan keseluruhan, menerima kebebasan tanpa batasan. Semua satu je tak boleh nak terima, hatta kepada negara majoriti umat Islam, apabila dimasukkan fiqrah Islamiyah, ideologi Islam ataupun pemikiran Islam, negara Islam, masyarakat Islam, sistem Islam,
Ni semua tak boleh nak terima. Tak ada dalam dunia saat ini negara majoriti umat Islam yang mengamalkan pemerintahan dan juga rakyatnya 100% totally dengan fiqrah Islamiah. Tak ada. Ada Ustaz? Mana? Saudi. Ada sungguh ke? Fiqrah Islamiah. Sama tak dengan apa yang Nabi SAW buat? Tak ada campurkah pemikiran sekular? Tak ada campurkah pemikiran liberal? Tambah naik pula anak dia sekarang ni, Muhammad Salman. Allahu Akbar. Semakin dahsyat dilakukan kepada Arab Saudi. Berbagai pemikiran-pemikiran masuk ke dalam. Berapa banyak para alim ulama yang ditangkap, dibukam ke dalam penjara. Hanya nak menegur kebenaran, nak menegur perkara yang batil, menegakkan kebenaran. Ya, tak ada. Ini menjadi perjuangan parti-parti Islam, jemaah-jemaah Islam dengan pendekatan muwajahah silmiah, politik damai, masuk demokrasi pilihan raya. Bagi kesedaran betapa pentingnya tunjang kepada demokrasi, khususnya di Malaysia ini mesti dikuasai oleh bangsa Melayu yang beragama Islam. Itu teras. Bila tengok pada pilihan raya, kita boleh menang, kita ada kekuatan dan kita boleh memerintah. Tengok sebahagian sahabat-sahabat kita yang mengaku dirinya Islam. Perjuangan Melayu, kuatnya pemahaman sekular mereka. Dia tak pilih kawan dengan kita. Dia tak boleh nak bina kerajaan dengan kita. Dia syok dengan orang lain lagi. Dia pilih dengan orang lain lagi. Sedangkan kawan dia hak lain tu 3 kursi di Perak. Hak kita banyak, dia tak pilih hak kita. Dia pilih hak sikit, yang paling penting dia boleh dapat kuasa. Sebab apa? Sebab nak memerintah, tidak ada fikrah Islamiah. Yang ada apa dia? Harta benda, wang, kekayaan, darjat, pangkat, kedudukan. Tengok apa yang berlaku di Sabah pada hari ini. Siapa yang buat langkah Sabah? Siapa yang mempergolakkan keadaan politik di Sabah? Bukan, kita orang lain. Sama-sama dia. Nampak tuan-tuan? Ni, sebab apa? Sebab membina kerajaan, membina pemerintahan bukan di atas dasar fikrah Islamiah. Macam mana fikrah Islamiah? Tengok Menteri Besar Kedah buat apa? 2-3 minggu ni menghapuskan terus premis perjudian. Apa yang dia tak terima, apa yang dia tak dapat? Kritikan, tohmahan, herdikan, macian, kata nista, ugutan. Berapa banyak pertubuhan NGO hak asasi manusia kononnya nak bawa ke mahkamah, nak dakwa Menteri Besar Kedah kerana menghalang hak asasi manusia untuk berjudi dan sebagainya. Baru berapa sepenggal tak pagi dah tahun baru. Kalau fikrah Islamiah tu, gitulah keadaan dia. Kalau tidak ada fikrah Islamiah, dia tak buat gitu sebab PRN dekat dah. PRN paling-paling lamalah bulan 7 dia akan jatuh sendiri ikut perlembagaan. Nak tak nak, bulan 3, bulan 5 PRN wajib kena buat. Dah dengan tindakan dia tu munasabah kan nak PN nanti. Sedangkan Kedah dia bukan Kelantan, bukan Terengganu, 90% pengundi Melayu. Dia 40% bukan Melayu, 60% Melayu. Melayu dia boleh dapat, bukan Melayu tu dia dapat macam mana? Dia buat pula perangai macam ni. Kalau ikut politik, kiraan politik, dok cerdik, dok matang. Tapi kalau dah kawan tu ada fikrah Islam,
memimpin dengan adanya pemahaman Islam. Dia nak kira apa? Dia ada kekuasaan, dia ada kekuatan, dia ada keupayaan, dia buat selamat depan Tuhan. Pilihan raya ada. Kalah alhamdulillah, menang pun alhamdulillah. Kita dah buat tanggungjawab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pilihan raya kan 5 tahun sekali, kalah kali ni 5 tahun pula, menang pula. Apa nak era? 3-4 kali dah Kedah kalau menang. Tapi di sisi Allah, apa yang kita dah buat, tu orang yang memerintah ada fikrah Islam. Ditunjuki apa yang ada di Kelantan, ditunjuki apa yang ada di Terengganu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ni pemikiran ni, pemahaman ini, ideologi ini tidak boleh diterima mana-mana bangsa, mana-mana negara di dunia ini. Senantiasa akan diperangi sehingga akan dijatuhkan dan digulingkan. Tengok Najmuddin Ibrakan di Turki naik, jatuh. Pemimpin Islam, gerakan Islam di Algeria naik, jatuh. Di Pakistan, di India, di Mesir, Mursi Kayak naik, nak laksanakan syariat, tak sampai beberapa tahun, jatuh. Orang tak boleh nak terima ideologi Islam. Sehinggalah Allah menyempurnakan syariat dan ideologi serta pemikiran fikrah Islamiah ini dengan datangnya Imam Mahdi dan juga Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi kita yang berada di dalamnya terus konsisten dan istiqamah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Jadi seluruh izm-izm, pemahaman-pemahaman ini dihapuskan. Nas Sahih menegaskan tugas yang disandang Isa setelah menghapuskan Dajjal dan sejauh mana kejayaan yang dicapai dalam menjalankan tugasnya. Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya telah hampir masanya Nabi Isa bin Maryam turun kepada kamu untuk menjadi hakim secara adil. Ya'muru bil adli wal ihsan. Dia akan melaksanakan seruan Allah, berlaku adil dan berlaku baik dalam pemerintahan. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi serta tidak menerima cukai dan harta akan melimpah sehinggalah tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya. Dalam satu riwayat yang lain, sehingga satu sujud yang dikerjakan lebih baik dari dunia dan seisinya. Dalam riwayat yang lain di sisi Muslim, demi Allah, Ibnu Maryam yakni Isa akan turun untuk menjadi hakim secara adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi serta tidak menerima cukai. Unta-unta ditinggalkan, hilang permusuhan, kebencian dan hasad dengki, serta harta benda melimpah sehinggalah tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya. Ni keadaan kembali seperti mana yang berlaku kepada pemerintahan Islam sebelum ini. Bahkan lebih daripada itu di akhir zaman. Dalam riwayat dari Abu Hurairah, hampir-hampir orang yang hidup di kalangan kamu akan menemui Isa bin Maryam, imam pemberi hidayah dan hakim yang adil. Ia mematahkan salib, membunuh, menghapuskan cukai dan menghentikan peperangan. Mematahkan salib ialah membatalkan agama yang telah diubah oleh Nasrani. Jadi mematahkan salib itu simbolik mengubah, memasukkan ataupun menghapuskan ataupun membatalkan agama Nasrani yang telah diseleweng. Membunuh babi ialah menunjukkan beriltizam dengan syariat Islam yang mengharamkannya. Babi kan haram sama dengan agama-agama yang lain, tapi diseleweng boleh makan babi. Maka datang membunuh babi simboliknya adalah membetulkan syariat yang sebetulnya, menghapuskan syariat yang diseleweng. Menghapuskan cukai jizyah, yakni mengisytiharkan tidak diterima dari orang-orang kafir kecuali Islam. Dan ketika itu peperangan berhenti kerana seluruh manusia masuk Islam. Jizyah ni
orang bukan Islam, dia nak kena bayar kepada kerajaan dan pemerintahan Islam cukai diri dia untuk mendapat perlindungan, pemeliharaan, pengawasan. Kalau orang Islam, dia ada zakat fitrah. Zakat fitrah tu untuk diri kita, menyucikan diri kita, menyucikan harta benda kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Manakala jizyah, cukai yang wajib dibayar oleh orang bukan Islam yang duduk di bawah kerajaan dan juga pemerintahan Islam. Islam pernah menguasai sebahagian daripada Rom di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sehingga kan bala tentera umat Islam masuk menguasai sebahagian daripada negara-negara yang dikuasai oleh Rom. Lalu negara-negara itu berada di bawah jajahan, bukan di bawah jajahan, di bawah pembukaan, di bawah naungan takbir urus kerajaan Islam. Maka mereka semua diminta bayar. Di antaranya kisah yang menarik yang berlaku kepada Panglima Tentera Islam yang diutus oleh Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni sekitar 30,000 bala tentera dia masuk ke Iraq. Sebahagian daripada jajahan Rom pada waktu tersebut dia masuk, dia mengalahkan lebih kurang 100,000 lebih bala tentera Rom dan juga penduduk-penduduk yang berada di bawah Rom pada waktu tersebut. Yang mana memerangi mereka akan bunuh, kalah. Yang mana tidak memerangi mereka akan dibayar jizyah. Yang 30 orang tersebut lama kelamaan berkurang, balik semula ke Mekah, ke Madinah, ke negara-negara lain. Tidak ada keupayaan untuk menjaga tentera-tentera Rom yang kalah dan juga rakyat Rom yang ada pada waktu tersebut. 30,000 nak jaga keselamatan, nak jaga keamanan 1,000 orang lebih. Mana mampu. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah menghantar surat kepada Umar Al-Khattab, nak buat macam mana? Sedangkan kita ada komitmen nak kena jaga mereka, nak kena pelihara mereka. Sebab kita dah ambil dah jizyah, komitmen diri supaya mereka ni dipelihara, dijaga nyawa mereka daripada serangan musuh-musuh. Ni adilnya Islam. Maka dibuat keputusan, pulangkan balik wang-wang jizyah yang dikutip, cukai-cukai yang dikutip tadi kepada tentera dan juga rakyat Rom. Maklum, minta maaf, kami tak mampu dah nak memelihara, nak menjaga, nak menguasai anda semua. Ambil balik, kami berlepas, kami keluar. Tahu tuan-tuan apa yang berlaku? Mereka tak ambil duit tersebut. Mereka letak kepercayaan, mereka letak keyakinan. Tidak ada lagi pemerintah yang adil dan bersungguh nak mengawasi rakyatnya melainkan pemerintahan Islam. Biar jumlahnya sedikit, tapi kami yakin dan percaya mereka mampu untuk menjaga dan memelihara kami. Hidup mereka dalam keadaan aman dan juga damai. Hidup mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, dalam keadaan sejahtera. Terbukti dalam pemerintahan Islam adilnya. Jadi apabila di akhir zaman orang-orang Islam dah banyak berkembang, masuk orang bukan Islam, maka mereka tu tak perlu bayar jizyah sebab mereka telah diislamkan secara keseluruhan. Maknanya kata hadis Nabi, dihapuskan jizyah pada ketika itu seluruh orang bukan Islam dah masuk Islam dah. Dia tak perlu nak bayar jizyah lagi. Nak bayar jizyah buat apa? Sebab semua dah masuk Islam dah. Bayar zakat lah pula. Tak ada orang Islam bayar jizyah. Tentang mana bayar jizyah? Zakat pun belum tentu pergi bayar lah. Orang lain kita bayar. Zakat fitrah insya-Allah. Zakat fitrah pun tahu sekalian. Kalau jizyah tak ada, bukan pada kita, pada orang kafir. Dan pada waktu tersebut orang kafir semua masuk Islam belaka,
Tak ada lah lagi sistem cukai yang dinamakan jizyah tu. Sebab apa? Sebab semua dah masuk Islam belaka. Ni di antara tugasan Nabi Allah Isa alaihi salam yang terakhir. Lebih panjang lagi. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita berhenti di sini. Kita sambung pada diskusi yang akan datang. Masih lagi membicarakan soal Isa alaihi wassalatu wassalam yang baik daripada Allah. Yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah merahmati dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.